Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله terafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Hidayatus Sibyan Kitab Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil Islam wal Iman, petunjuk hidayah bagi Sibyan, bagi orang yang baru, mereka yang kanak-kanak dalam mengenal iman dan Islam, yang mana kita berhenti pada muka surat 3 Jawi Rumi 8. 3 Jawi Rumi 8. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka barang yang didapati akan dia oleh akal, iaitu terbahagi ia atas 3 bahagi. Sebelum ni kita dah bahas sikit berkaitan dengan apa yang wajib. Apa yang wajib bagi setiap mukallaf, iaitu kenal Allah, ma'rifatullah. Dan maksud kenal tu dia ada 3 syarat yang dinamakan kenal. Jika tak cukup 3 syarat tu, muka surat 7 tu kan, al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin, itu nama kenal. Semua orang boleh dakwa dia kenal. Saya kenal. Semua orang boleh dakwa. Tak kisahlah kenal sama ada makhluk atau kenal Tuhan. Semua orang boleh dakwa. Tetapi bila cukup 3 perkara ni baru namanya kenal yang sebenar. Kalau tidak, dakwa je lah kenal tapi tak kenal. Apakah dia? Yang pertama, jazam, 100% yakin sungguh. Yang kedua, yang dia yakin tu bertepatan dengan hakikatnya. Yang ketiga, kena ada dalil, kena ada alasan, bukti, burhan. Jadi kalau dalam masalah ketuhanan, kenal Allah, ma'rifatullah, kenal. Maksud kenal Allah, maksud kenal Allah tu tak tahu maksud apa. Kenal Allah sungguh tak? Sungguh. Bukan kenal Allah, kenal Tuhan. Kenal Tuhan sungguh tak? Sungguh kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Tuhan satu, manis cukup satu syarat sebab dia Tuhan. Dia kata dia kenal Tuhan, dan kenal tu yakin tak Tuhan? Yakin. Maka yakin tu sungguh-sungguh 100%. Maka satu syarat dah. Adakah dia nama mengenal Allah? Belum lagi. Baru satu syarat. Yang kedua, yang dijazamkan, yang diyakinkan sangat-sangat ni, yang dikatakan Tuhan ni siapa? Berhala. Tak kena juga walaupun dia jazam, walaupun dia yakin tu Tuhan. Jadi kalau orang kafir dia kata dia kenal Tuhan dia, sebenarnya dia tak kenal, sebab tak cukup 3 syarat. Dia yakin 100%, betul. Orang kafir yakin 100% tu Tuhan, betul. Bertepatan tak dengan hakikatnya. Sebenarnya tu Tuhan ke tidak? Itu bukan Tuhan, itu batu, itu orang, itu makhluk. Maka walaupun dia dakwa dia kenal, sebenarnya dia tak kenal. Begitu juga kita orang Islam. Kita kata kita kenal Tuhan. Kenal, yakin sungguh, yakin 100%, ya, jazam istilah dia. Okey. Yakin 100%. Kenal Tuhan tu yang mana? Allah. Betul, ada dua.
Yang ketiga, kena ada dalil, bukti. Jangan kata kenal Tuhan. Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa? Tuhan tu Allah. Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Duk pusing kat situ. Tak boleh nak bagi tahu Tuhan tu apa yang dia katakan dia kenal. Tak memadai. Dia kata bila Allah yakin Tuhan, yakin sungguh pada Tuhan. Siapa Tuhan tu? Allah. Allah tu macam mana? Apa? Allah tu Tuhan. Apakah syarat, kalau bahasa saya sini, syarat sah Tuhan? Boleh tak? Syarat sah Tuhan. Maksudnya sah kita nak kata dia Tuhan. Apa dia? Pertama, dia ada istighna dan iftiqar. Dia tak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Itulah Tuhan. Habis tu kalau kita tengok yang berhala tu Tuhan ke? Orang kata Tuhan. Dia perlukan orang tak? Dia perlukan yang lain tak? Dia perlulah untuk buat dia. Malah kalau kata dia duduk tepi dinding, ada tingkap, hujan, tingkap tak tutup, maka basahlah berhala tadi, dia nak beralih pun tak boleh. Perlukan orang untuk tolak. Itu bukan Tuhan, sebab dia memerlukan yang lain. Itu takrif Tuhan. Dia tak memerlukan yang lain langsung, yang lain semua perlukan dia. Semua. Kita perlu ke berhala tu? Tak perlu. Tu maka ia bukan Tuhan. Tapi didakwa Tuhan lah. Okey, ada dua dah. Yang ketiga, untuk sah iman yang dinamakan ma'rifatullah, kenal Allah, adalah mana bukti, mana dalil. Bagi sikit. Allah tu Tuhan, sungguh, ya. 100% ya. Jazam sungguh. Allah, betul dah dua tu. Okey, bukti? Tak tahu nak cakap. Bukti? Maka dia tak ada dalil. Dia tak ada dalil. Ni cerita saya ulang lepas ni. Dia tak ada dalil, maka ulama terbahagi pada dua. Ada kata kufur. Walaupun rupa Islam, sembahyang bang semua, puasa semua, tapi sebenarnya di sisi Allah kufur. Nanti kalau di akhirat nanti, kalau benar dia tak ada dalil, dan benar dia cuma ada dua je, iaitu jazam, yakin, dan yang dia yakinkan tu Allah tanpa ada dalil, maka kekal neraka. Mujurlah, itu bukan pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad, dia asi, orang yang bermaksiat, fasik, berdosa, tapi masih lagi beriman. Mujur. Habis kalau macam tu nanti masuk syurga? Tidak, masuk neraka juga. Cuma nanti dia akan keluar untuk masuk ke syurga. Yang itu yang mu'tamad. Mujur situ. Kalau tidak, wallahi. Okey, jadi bila sebut dalil, kena fikirlah. Allah tu Tuhan, ya. Sungguh bukti. Kena fikir. Bila kena fikir, sebab apa kena fikir pakai akal, otak? Sebab Allah ni, dia tidak boleh dicerap dengan panca indera. Dia tak boleh dilihat dengan mata sekarang ni lah. Di syurga boleh. Dia tak boleh dilihat dengan mata, tak boleh didengar dengan telinga, tak boleh dipegang, tak boleh dibau, tak boleh dirasa dengan lidah. Panca indera kita yang 5 lah. Mata, telinga, hidung, lidah, ni tangan rasa ni, tak boleh pegang. Allah ni, Allah tak boleh tengok. Allah tak boleh dengar. Bunyi Allah tu tak boleh. Bau Allah tak boleh. Ambil lidah, rasa Allah tak boleh. Habis tu nak pakai apa nak kenal Allah? Sebab cara untuk kita mengenal dengan 5 tadi tu lah. Gelas. Cara pertama nak kenal dengan mata, kenal ni gelas. Cara kedua, tak tengok pun, tapi kenal tu gelas. Cara ketiga, bau, kalau ada bau lah kot. Bau. Cara keempat, jilat kot, boleh kenal. Cara kelima, rasakan tak? Kenal. Allah nak rasa semua tak boleh. Maka ada satu lagi yang Allah bagi, yang tak ada dekat yang lain, ada dekat kita. Dekat binatang tak ada, dekat tumbuh-tumbuhan tak ada, iaitu akal. Guna akal tu lah untuk cari dalil tadi. Yang kata betul Allah Tuhan, ya betul, yakin 100%. Bukti? Kena pakai ni. Tak boleh pakai aku jumpa dah 2 kali, tak boleh. Tak boleh kata gitu. Aku bau dah Allah, sebab tu aku tahu Allah ada, tak boleh. Aku dengar dah, tak boleh. Aku pegang dah, tak boleh. Habis tu nak tak nak kena guna satu lagi, akal. Untuk cari dalil, untuk cari bukti yang Allah itu ada. Okey, bila nak pakai akal, maka baru masuk ni. Maka barang yang didapati dia oleh akal, bila sebut akal, kena kenal lah akal-akal ni apa. Sebab nak kenal Allah kena akal je, tak boleh pegang, tak boleh bau, tak boleh apa. Maka tengok tu, muka surat 8 tu. Maka barang yang didapati akan dia oleh akal, yang akal ni boleh cerap, boleh cerna, boleh tahu, boleh faham, bukan dengan cara pegang tangan, bukan cara tengok mata, telinga dengar, bukan. Dengan gitulah fikir. Maka kena kenal lah akal ni. Macam mana kita tahu boleh kenal gelas dengan cara pegang? Maka kita kena kenal lah tangan kita ni.
Tangan kita ni ada rasa, macam boleh rasa tak kasar, kena kenal lah. Ada dalam tu ada darah, ada tulang, boleh begini. Telinga kita ada begitu begini, boleh dengar. Mata kita ada mata putih, mata tu gitu, kornea tak kornea untuk melihat, kena ada cahaya. Jadi kena kenal lah apa alat yang kita nak pakai untuk kenal gelas ini. Jadi bila kita kata nak kenal Allah, tak ada cara lain selain pada akal. Kena kenal lah akal tu macam mana, ciri-ciri akal. Maka dia nak beritahu lah ni, ada 3 akal ni. Tak faham 3 ni, dia tak ada akal. Walaupun dia tu orang kita kata dia ada akal, sebenarnya dia tak ada akal. 3. Yang pertama, barang yang mendapat akan dia oleh akal. Barang yang mendapat sama je sebenarnya. Okey, tangan kita dapat rasa, tengok. Mata kita dapat, sama je. Dengar, jilat apa, rasa kat lidah, masing ke pahit ke apa, sama je. Akal pun boleh dapat, sebagaimana tangan boleh dapat, mata boleh dapat, telinga boleh dapat. Dapat dia panggil, dapat tangkap. Begitu juga akal pun dapat juga, dapat tangkap. Itu maksud barang tu perkara lah, orang dulu cakap kan, perkara yang dapat tangkap oleh oleh akal. Akal dapat tangkap. Akan ada semata-mata, mesti ada. Padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Tak boleh kata tidak, mesti gitu. Tak boleh kata tidak. Akal yang kata ni, tak payah tengok, tak payah pakai telinga, tak payah pakai mata, tak payah. Akal je kata, tak boleh, mesti begini. Tak boleh lawan dia begini, tak boleh. Akal tak terima. La haula wala quwwata illa billah. Mana kira? Kita ngaji tauhid ni gini ya. Berapa kali dah jadi ni? Dia Iblis ni dia memang, kalau bab tauhid ni memang kacau lah. Kalau bab fiqh dia tak ada, dia tak ganggu. Bab tasawuf dia tak ganggu. Bab tauhid ni insya-Allah setan berlambak kat sini. Okey. Okey. Kita marah sikit, nanti dia lari je. Baik. Okey. Jadi biasa dia nak gangguan. Bila ada gangguan, kita lari ganggu, tak kenal Tuhan. Itulah syaitan ni, kerja dia gitulah. Tapi ni sebab trip ni, tak ada kena-kena syaitan kot. Nanti balik ni ganggu dah, jauh jalan ni. Okey, itu. Okey, baik. Jadi akal tak dapat terima. Akal tak dapat terima. Bukan, akal mesti kata begitu, mesti begini. Dan akal tak dapat terima kalau bukan begitu. Tu dia nak begitu. Tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Tak boleh dinafikan. Maka dinamakan dia wajib. Wajib sebab wajib akal. Wajib tu, wajib ada banyak. Ada dia panggil wajib adat, dia ada panggil wajib syarak, dia ada panggil wajib akal. Yang ni wajib akal ni. Maka dinamakan dia wajib, iaitu wajib akal. Akal kita tak boleh tolak, mesti begitu. Seperti wajib qidam bagi Allah Ta'ala, itu contoh yang payah sikit, nanti kita biar dulu. Dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Gini, dalam masalah kita nak kata wajib akli, wajib akal, tanpa perlu melihat mendengar, akal kita akan kata mesti begitu. Nak kata ni gelas, kena tengok dulu baru gelas, kena pegang, kalau tak tengok pun. Tapi ada akal kita dapat mengatakan ianya sesuatu walaupun tanpa melihat dan mendengar. Macam mana? Wajib akal. Contoh, 2 biji apple lebih banyak daripada 1 biji. Tak? Mesti ya. Itulah wajib akal. Lawan dia, tiada menerima akan nafi. Boleh tak orang nak nafi kan, 2 biji apple lebih banyak daripada 1 biji? Tak boleh. Siapa nak lawan? Dia kata 1 lagi banyak. Tak boleh lawan. Itu dia panggil wajib akal. Akal kita tak terima. Ada satu lagi orang Melayu, dia ada istilah dia panggil tak masuk akal. Istilah orang Melayu tak masuk akal ni, dia bercampur wajib akal dengan wajib adat. Contohnya kucing bertanduk, masuk akal tak? Kucing bertanduk, Melayu, ambil Melayu dulu. Lepas ni ambil syarak lah, ambil Melayu pula. Melayu kata tak masuk akal lah. Kucing bertanduk tak masuk akal. Okay. Nabi
naik Isra', Nabi Isra' dan Mi'raj. Isra' daripada Masjidil Aqsa ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik burak, naik kenderaan, naik binatang. Perjalanan dia sekejap sangat, sedangkan dia beribu kilometer. Masuk akal tak? Melayu punya masuk akal dulu? Tak masuk akal. Melayu kata tak masuk akal. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, kelajuan tak tahulah kelajuan, sampai langit ke-7 atas lagi. Dalam masa sekejap sangatlah, sebab satu malam betul turun balik, kejap sangatlah. Masuk akal tak? Melayu punya masuk akal? Tak masuk akal juga, Melayu kata. Sebab apa? Kalau laju sangat naik, luruh habis lagi daging ni. Cuba kita naik kereta laju-laju, tekan 200 banyak, 150, lepas tu buat keluar muka kita dekat kereta tu, lepas tu ganggu mulut. Ngerayuk habis, buduh muka tak? Itu baru 150 km sejam. Tapi kalau nak naik sampai langit ke-7 tu, Allah, habis. Tinggal tulang saja. Sisa tulang pun hancur. Lepas tu nak menapas macam mana? Tak pakai benda lah bulat tu. Jadi kita kata tak masuk akal Nabi naik Isra', Nabi Isra' dan Mi'raj. Tak masuk akal. Kita kata gitu. Sebenarnya istilah Melayu tak apalah, tapi istilah agama salah. Dia bukan tak masuk akal, dia masuk akal. Istilah Melayu tak apalah. Cuma oleh kerana Melayu dia ada istilah tak masuk akal tu yang tak sama dengan agama kita punya tak masuk akal, maka payah kita nak masuk, sebab kita ada masalah tu. Kucing bertanduk tak masuk akal. Sebenarnya maksud kita adalah menyalahi adat. Kalau kita nak pakai istilah Melayu tak pakai. Saya reka ayat ni sendiri. Apa dia? Tak masuk adat. Menyalahi adat. Adatnya biasa kucing tak ada tanduk, tiba-tiba ada. Tak macam biasa lah. Menyalahi adat lah. Bukan tak masuk akal. Akal kita boleh terima tak kalau Allah nak buat tanduk? Boleh. Jadi masuk akal lah. Tapi Melayu punya tak masuk akal, bermaksud adat tu biasa, kebiasaannya tak begitu, tiba-tiba jadi begitu. Kita terjemahkan kepada Melayu, terjemahkan kepada tak masuk akal. Sebenarnya bukan tak masuk akal. Dia panggil adatnya, biasanya tak begitu. Sebab tu kita payah nak faham tentang tauhid orang Melayu. Sebab dia ada istilah yang Melayu ni, dia ada maksud yang lain, yang bertentangan. Nabi Isra' dan Mi'raj bukan tak masuk akal, masuk akal. Tapi adatnya boleh begitu? Tak boleh. Adat tu kebiasaan. Kebiasaannya mana boleh? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa yang singkat. Burak tu pula langkah punyalah panjang, sekali melangkah sejauh mata memandang. Sekejap je sampai daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa sekejap sangatlah. Mudah kata 5 minit lah. Biasanya boleh buat gitu? Tak boleh biasanya. Biasa tu apa? Adatnya tak boleh gitu. Tak boleh. Tapi masuk akal tak? Masuk akal kalau Allah nak buat. Lebih pada tu masuk akal. Nabi naik sampai langit ke-7 atas dengan tak payah pakai oksigen, dengan kelajuan yang sangat tinggi. Tak tahulah laju macam mana, yang penting naik. Kemudian turun balik, laju lagi. Kemudian daripada turun ke Masjidil Aqsa, pergi balik ke Masjidil Haram, tempat yang Nabi baring masa mula-mula Jibril ajak, jom kita pergi naik langit tu. Bila Nabi sampai balik ke tempat perbaringan yang dia baring tadi tu, dia baring kat situ, dia baring. Kemudian Jibril datang, kata jom kita pergi tu. Jibril belah dada dan sebagainya, saya tak nak cerita yang tu. Kemudian dia naik, turun balik, kemudian pergi balik ke tempat perbaringan dia tu. Dah lah tempat yang dia baring. Pegang lagi tempat baring tu, panas lagi. Mana berapa minit? Silap-silap 10 minit kot. Panas lagi. Maknanya sangat sekejap. Dah lah begini, Isra', Mi'raj, turun balik. Masuk akal tak? Melayu kata tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Adatnya, kebiasaannya tak boleh buat gitu. Tapi masuk akal. Yang tak masuk akal, dia kata ada sebiji apple ni 2 biji apple. Sebiji lagi banyak pada 2 biji. Tu yang tak masuk akal. Lainlah dia lawyer buruk. Sebiji yang banyak ni kalau kita kopek dia besar ni apple lah. Itu lawyer buruk. Ni yang bukan lawyer buruk. Sebiji apple, 2 biji apple. Satu lagi banyak pada 2. Itulah tak masuk akal. Mana boleh 2 lagi banyak pada 1? Apa lagi yang tak masuk akal? Ibu melahirkan anak. Masuk akal? Masuk akal. Yang tak masuk akal, anak melahirkan ibu. Masuk akal? Itu baru tak masuk akal. Itu baru tak masuk akal. Ibu umur berapa? Ibu umur 7 tahun. Anak 45. Tu tak masuk akal. Nampak? Boleh terima akal kita? Tak boleh terima. Itu nama tak masuk akal. Tapi kalau kucing bertanduk,
Masuk akal, cuma biasanya tak begitu. Hujan turun, air kat bawah naik, hujan ke atas. Kita kata tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, menyalahi adat. Adatnya biasa bila sebut hujan atas ke bawah, tiba-tiba ni bawah naik ke atas ni. Biasa tak berlaku. Bukan tak masuk akal, masuk akal. Allah nak buat boleh. Malah Allah buat tiap-tiap hari, cuma kita tak nampak. Yang mana ada air, tiba-tiba air tu kering. Ada satu baldi air, satu cawan air, selang waktu tu tengah hari, kita letak air penuh. Petang kita tengok air kat sini. Mana pergi air tu? Naik atas. Kita tak nampak je. Jadi awan. Turun balik lepas tu. Cuma sebab tu apa yang Nabi Musa ambil tongkat, baling, jadi ular. Itu tak masuk akal ke? Adatnya biasanya tak jadi gitu. Bukan tak masuk akal, masuk akal. Sebab tu nama mukjizat, perkara yang menyalahi adat. Kalau kita mengaji kecil-kecil dulu, apa maksud mukjizat? Menyalahi ataupun mencari adat. Adat tu dicari. Ambil tongkat kita baling jadi tongkat. Itulah buat beribu kali pun, buat berjuta kali pun ambil tongkat baling jadi tongkat. Ambil, memang tongkat lah baling. Baling tongkat, baling tongkat, baling tongkat. Nabi Musa seorang je baling-baling jadi ular. Adatnya baling tongkat tetap jadi tongkat. Nabi Musa baling tongkat jadi ular. Dia panggil menyalahi adat. Tak macam biasa. Tak serupa skala. Tak serupa skala. Kalau orang Kelantan itu. Biasa tak gitu. Tiba-tiba jadi. Tapi masuk akal tak? Masuk akal. Masuk akal. Biasanya kalau ambil api bakar, terbakar. Ambil api bakar, terbakar. Ambil api bakar, ambil bakar. Ambil barang-barang, ambil kenakan api, terbakar. Namanya, adatnya, kebiasaannya kalau api ni terkena, terbakar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim kena campak dalam api, tak terbakar. Tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, biasanya tak jadi gitu. Biasanya terbakar, kali tu je yang tak terbakar. Sebab apa? Menyalahi adat. Adatnya biasa mesti terbakar. Nabi Ibrahim tak terbakar. Masuk akal? Masuk akal. Yang tak masuk akal yang tadi, anak umur 15, mak umur 45. Anak umur 45, mak umur 15. Baru tu. Tu tak masuk akal. Tak masuk akal. Ada 2 biji apple, ada sebiji apple. Sebiji lagi banyak pada 2 biji. Tak masuk akal. Kecuali dia pandai pusing kot lain. Tu lain. Lepas dah kerat. Banyak yang sebiji. Tu main cerita lain. Ni cerita kita tengok tu. Okey, tengok contoh dia. Tadi saya bagi contoh mudah. Ni contoh payah sikit. Contoh payah. Dia kata seperti wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Qidam ni tidak ada permulaan. Wajib qidam. Qidam tu maksud tidak ada permulaan. Tidak didahului dengan tiada. Itu qidam. Dia kata tak masuk akal. Allah itu bukan tak masuk akal, mesti, wajib, mesti. Allah itu qidam. Tidak ada permulaan. Kena fikir lah. Tu susah sikit contoh dia bagi. Yang tadi tak ada contoh lagi lah. Kita ambil contoh mudah dulu. Wajib bagi Allah tu biar dulu, dia payah sikit. Wajib dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Ni jirim kan? Setiap jirim wajib akal. Bukan kebiasaan, tak. Wajib akal dia mengambil lapang. Apa mengambil lapang ni? Budak-budak sekarang cakap makan space. Budak-budak sekarang ni dah ada kat sini. Cawan ni takkan boleh ada tempat yang sama. Dia makan space dah. Dia ambil space ni. Space ni kawal tempat ni. Dia ambil ni. Tak boleh pergi. Nak ni duduk kat sini, ni kena tolak ke tepi. Itu dia panggil tu mengambil lapang. Kita ada kat sini, cawan ni tak boleh ada kat sini. Nak ada kat sini kena tolak. Baru boleh ada kat sini. Tiba-tiba cawan ada kat sini, tapi telefon ni pada kat sini. Tak boleh, tak masuk akal. Itu nama tak masuk akal. Tak boleh. Tak masuk akal. Itu yang orang putih buat cerita tu. Dia nak menyalahi akal tu. Yang boleh masuk ke dinding. Tak masuk akal, tak boleh. Sebab bila dia tu tahu cerita-cerita orang putih tu kan, yang superhero tu, kan dia masuk ke dinding, boleh keluar kat tu. Mana boleh? Itu tak masuk akal. Itu betul punya tak masuk akal. Sebab bila kita sebut jirim ni kita lah yang bertokor, dia mesti mengambil lapang. Macam mana dah ada lapang tu telah diambil oleh dinding, macam mana boleh tembus kat tu? Tak boleh. Tak boleh. Dia nak ubah dengan cara, istilah dia panggil phantom, dengan cara gitu dia ubah otak kita supaya jadi bengong. Tapi tak salah pun tengok. Tapi ada yang
Ada yang cerita-cerita yang dia buat okey je, macam terbang masuk akal, cuma menyalahi adat aja, Superman. Tapi yang masuk-masuk ke dinding ya hilang, pergi part lain. Mana boleh? Tak boleh, tak masuk akal. Itu tak masuk akal. Okey, itu contoh yang mudah. Mari kita tengok contoh yang payah sikit. Seperti wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Allah mesti tidak ada permulaan. Wajib qidam. Macam mana? Dia kena fikir ayat ni. Sebab tentang makhluk, kita selalu duk bermain-main dengan makhluk, maka sebut sekali dah masuk dah. Tapi Allah kita jarang bincang. Dan malah lagi nak bincang tentang Tuhan. Baik bincang tentang pitih sedap sikit, cerita pasal makan, cerita pasal kereta, bola, cerita pasal Tuhan ni, oh elak loh, masalah. Jadi kita payah sikit nak faham. Seperti wajib qidam bagi Allah. Allah mesti tidak ada permulaan. Kena fikir, Allah mesti tak ada permulaan. Kalau Allah ada permulaan, faham tak? Tak ada permulaan. Faham tak? Ada permulaan tu apa? Ada permulaan tu maksud mula-mula tak ada, tiada, lepas tu ada. Tu maksud ada permulaan. Bila permulaannya? Permulaannya bila dia ada lah. Macam kita 100 tahun lepas tak ada. Tengok orang umur tahun 60 ada, baru bermula ada. Mula-mula ada dalam perut dulu, rahim dulu 9 bulan gitu, lepas tu ada di luar pula. Bermula kita ada waktu tu lah. Allah tak boleh gitu. Dengan maksud dulu 18 juta tahun dulu Allah tak ada, tapi lepas tu Allah ada. Tak boleh gitu. Tak boleh. Wajib qidam. Maksudnya wajib tidak ada permulaan. Ada kat belakang, ada sampai kita tak boleh fikir. Ada sama ada. Dia panggil qidam, tidak ada permulaan. Lawan kita lah, kita ada permulaan. Lawan kita apa? Kita 40 tahun lepas ada, 50 tahun lepas baru ada, 60 tahun lepas baru ada. Allah ada sentiasa. Ada istilah panggil sedia kala. Tidak ada permulaan. Sebab apa? Nak kata akal kita tak boleh terima kalau Allah ni sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Iaitu tidak qidam. Tak boleh terima. Kenapa? Wajib qidam. Kenapa? Sebab kalaulah Allah sebelum tu tak ada, kemudian baru ada, cuma ada tu lebih dahulu pada kita lah. Kita baru 60-70 tahun, dia 180 juta tahun dulu. Contoh, kita nak cuba ambil Allah ni memang daripada mula-mula tak ada juga. Allah ni memang tak ada juga, lepas tu baru ada, cuma dia lebih awal daripada kita. Cuba kita fikir-fikir kan, 18, 180, 200 juta yang lepas, tak ada apa-apa lagi, dan Allah pun tak ada. Tiba-tiba Allah ada, dia yang dulu, kemudian barulah ada cipta-cipta yang lain-lain. Kalau begitu, bila asalnya Allah tak ada, kemudian ada, akal kita tak boleh terima kalau daripada tak ada, lepas tu ada, kalau tak ada yang jadi kan. Akal kita tak boleh terima. Guna akal. Tak mungkin sesuatu itu dia tak ada, lepas tu tiba-tiba ada. Ada tu sendiri, tak ada yang jadikan. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Ya ke? Boleh di Melayu panggil semula jadi. Tak ada semula jadi. Semula jadi tak ada. Semua Allah jadi. Allah jadi kan? Tak ada semula jadi. Kita masuk hutan. Tengok ada rumah. Kita fikir tak? Rumah ni bila masuk rumah ada atap, ada dinding, itulah rumah. Atap, dinding, lepas tu lantai, lepas tu ada bilik, lepas tu ada tangga nak naik, lepas tu ada kalau ada bilik air. Nama rumah ada rumah. Tengok ada zinc, ataupun kalau tak pun atap nipah. Tak kisahlah, yang penting atap. Dinding pula ada buluh bersusun jadikan dinding. Kalau buluh lah. Kalau batu-bata lah. Batu ada simen. Kita pun tengok. Kita terfikir tak? Ada orang buat ke tak ada orang buat? Kita fikir gitu tak? Kalau kita fikir gitu, otak kita pening. Ada rumah dalam ni. Ada orang buat ke tak ada orang buat ke jadi sendiri? Otak kita ni tak center. Otak kita gila, bodoh. Bukan bodoh, bengong. Mungkin buluh ni dia terbang sendiri, dia patah sendiri, dia terbang jadi bersusun. Lepas tu ada daun nipah kat tepi-tepi sana, dia pergi nipah daun apa, atap nipah tu, dia daun dia straight, dia kena patah dua tu untuk jadi
jadikan atap tu ke apa? Sabar dulu, tak habis lagi, sabar dulu. Cepat dia cepat. Sebab tu lah. Sebab dia tahu dah awal-awal tak payah cerita, tak masuk akal dah. Saya nak bagi biar nak cakap sampai puas hati. Dia tak masuk akal dah. Memang pun. Lepas tu dia terbang naik, bukan tak terbang pun, dia menyerap naik sendiri. Lepas tu datang jadi tangga pula ada 3. Lepas tu lantai pula tiba-tiba ada pokok tu tumbang sendiri, terpotong sendiri, jadi lantai bersusun sendiri. Lepas tu tengok ada paku tu tukul mari sendiri kot, masuk sendiri. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kita takkan kata ada orang nak buat rumah ni. Kita akan kata, "Weh, siapa buat rumah ni?" Terus kita kata. Cuma kita tak tahu je siapa yang buat rumah dalam hutan tu. Kita tengok rumah untuk disewa. Kita tengok rumah untuk disewa kat tepi-tepi tu. Kita tak tanya pun, rumah yang untuk disewa ni ada tuan ke tak ada tuan? Tak ada. Terus kita kata ada tuan. Kita tengok aja dalam hutan ada rumah, terus ada orang buat. Cuma aku tak tahu siapa buat. Tapi mesti ada orang buat. Jalan lagi, tengok ada tai harimau dalam hutan tu. Kita tak kata tai harimau ni mungkin turun pada langit buat tai ni. Kita kata mesti ada tuan tai, iaitu harimau tu. Cuma tak tahu dia ada kat mana, jantan ke betina, itu cerita lain. Tapi mesti ada owner tai, tuan tai. Maknanya setiap perkara mesti ada cerita. Tiba-tiba Allah tak ada, tiba-tiba ada lepas pada tu, walaupun 200 juta tahun dulu. Maknanya siapa cipta Allah? Bila ada yang cipta Allah, bukan Tuhan. Tu kena fikir jauh lah. Dia sebut kidam aja. Jadi wajib Allah kidam, wajib Allah tak ada permulaan. Kalau Allah ada permulaan, secara automatik Allah dicipta. Macam kenapa pula secara automatik Allah dicipta? Dah tadi itulah. Bila ada, mesti ada yang mencipta. Sebab tu dia bagi contoh kidam, tapi payahlah sikit. Satu, selesai. Yang kedua, barang akal kita boleh yakin, boleh kata sesuatu perkara itu hanya dengan fikir. Mesti, wajib. Sebab tu orang Kelantan ni kata wajib. Sungguh wajib. Wajib akal. Satu, akal akan mengatakan mesti begitu, tak mungkin sebaliknya. Satu, akal kita cuma pakai gini. Yang kedua, barang yang didapati akan dia oleh akal, perkara yang akal dapat tangkap, akan tiadanya, mesti tak ada, tak boleh ada semata-mata, tak boleh ada semata-mata. Padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Subut tu bahasa Arab, bahasa Melayu sabit, sama je, beza baris je. Sabata, subut baris depan, sabit baris atas. Subut tu sabit. Dia telah disabitkan kesalahan. Sabit tu bukan sabit potong rumput tu kan. Kenapa dia tu dia masuk penjara? Kerana telah disabitkan bersalah. Sabit tu sabit. Subut. Tiada menerima ia akan subut, tak mungkin disabit sekali-kali, iaitu dinamakan dia mustahil akal. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Allah tu baru, samalah contoh tadi. Allah tu baru. Apa maksud baru? Baharu itu adalah sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Tu baru. Tu baru. Jadi boleh kata, apakah yang baru? Semua baru. Cawan ni baru. Sebab apa? 100 tahun lepas tak ada. Kita baru. Janji sebelum ni tak ada, lepas tu ada. Dia panggil baru. Tu dia kata baru. Seperti baru bagi Allah Ta'ala. Dulu tak ada, sekarang ada. Allah tu mustahil, tak boleh terima akal, dengan alasan yang sama tadilah. Dan tiada mengambil lapang jirim pada waktu wujudnya. Dia ada tapi tak mengambil lapang, tak makan space, tapi dia ada, tak boleh. Yalah, sama cerita orang putih kan. Dia ada tapi tak makan space, tak boleh. Bila ada, dia mesti memakan ruang, makan ruang. Istilah dia panggil bila dia tu ada, dia mesti, kalau ada dia kat situ, yang lain tak boleh ada kat situ dah. Dia bagi contoh tu lah, kita baca lah. Contoh saya sendiri, mustahil satu biji apple lebih banyak daripada 2 biji. Ayah lebih muda daripada anak. Boleh? Ayah lebih muda daripada anak. Anak melahirkan ibunya. Tu tak masuk akal tu. Itu baru tak masuk akal. Itu baru tak masuk akal. Beruk bercakap masuk akal. Masuk akal. Beruk bercakap masuk akal. Tapi biasanya dia tak bercakap.
Tapi berbeza dengan anak melahirkan ibu. Itu tak masuk akal. Anak melahirkan ibu tak masuk akal. Ibu melahirkan anak baru masuk akal. Anak melahirkan ibu tak masuk akal. Kita tengok ada satu kisah Nabi Idris. Nabi Idris dia berjahit pakai jarum lah, jahit. Kemudian datang setan, menyerupai lah setan kata, Tuhanmu berkuasa ke? Ya, sangat berkuasa. Dia boleh buat apa saja? Ya, dia boleh buat apa saja. Boleh tak Tuhanmu memasukkan, ada beberapa riwayat lah, ada kata telur, ada kata buah, apa-apalah soal ni lah, buah, kita ambil telur lah. Bolehkah Tuhanmu memasukkan telur ke dalam lubang jarum? Kalau dijawab tak boleh, kata kuasa. Kalau dijawab boleh, macam mana? Tanpa membesarkan lubang jarum, tanpa mengecilkan telur lah. Kalau membesarkan lubang jarum tu dah tipu. Nabi Idris dia tahu dia kenal kat syaitan. Dia pegang jarum tengah jahit. Boleh tak kalau Tuhanmu berkuasa boleh buat apa saja? Boleh tak Tuhanmu masukkan telur ke dalam lubang jarum ini? Lubang jarum yang dekat tangan kau jarum. Nabi Idris kata, kau nak tahu jawapan? Mai dekat. Lagi. Dekat lagi. Ni bisik. Benda ni ilmu tinggi. Tak ada cakap kuat-kuat. Dekat. Dah sampai dekat, dia ambil jarum, cocok biji mata. Tu jawapannya. Sebab apa? Sebab itu perkara mustahil. Itulah mustahil. Iaitu lubang kecil, benda besar, mustahil masuk. Mustahil akal masuk. Mustahil akal tak boleh terima masuk. Takkan Allah tak boleh buat kot. Itu kena mengaji ta'alluq lah nanti dalam masalah ta'alluq qudrah. Ta'alluq perkara mungkinat saja, bukan perkara mustahil. Itu kena bab lain lah. Cuma nak bagi tahu benda tu benda mustahil. Bila kata kuasa, Allah berkuasa, qudrah, kuasa, Allah berkuasa, ia hanya berkait dengan perkara yang harus, yang mungkin saja. Dia tak berkait dengan perkara mustahil. Perkara itu perkara mustahil. Jadi persoalan itu tak sah. Soalan tu tak sah. Boleh tak? Saya bagi contoh baru ni kat Jaya Gading, kat masjid. Saya bagi contoh yang sama. Bila kita kata ni meja dia adalah kelebihan. Macam meja ni bagus, elok, cantik dan sebagainya kan, kuat, kukuh meja ni. Boleh tak kita kata meja ni tak molek, meja ni tak bagus, meja ni lemah, tak bagus, kerana dia tak boleh makan nasi? Saya nak fahamkan ta'alluq. Boleh tak kita kata dia tak boleh makan nasi sendiri, maka jangan beli sebab dia tak elok? Boleh tak? Tak masuk akal, bukan ta'alluq dia. Kalau kita nak kata pegang meja ni, oh Allah bergerak, oh tak payah beli meja ni tak molek, tak jangan beli. Tak apa, kena. Itu perkara mustahil. Kita tak boleh kata meja ni lemah kerana dia tak boleh makan nasi. Itu bukan ta'alluq dia makan nasi. Tu nak faham ta'alluq. Kita tak boleh kata meja ni jangan belilah sebab dia tak elok, sebab dia tak boleh pergi kerja cari duit. Kau cakap cara bodoh apa ni, cakap ni tak kena tu. Begitulah kata, boleh tak Allah masuk telur dalam lubang jarum? Benda tu benda mustahil. Jadi maka Allah lemah kerana tak boleh masuk telur dalam lubang jarum. Tak boleh cakap gitu, tak boleh cakap lemah. Macam mana kita tak boleh kata tak elok meja ni sebab tak boleh makan nasi? Tak kena-mengena pun. Benda makan nasi tu perkara mustahil bagi meja ini. Maka tak boleh kata dia lemah. Nak kata dia lemah, nak kata dia tak elok, kena tengok dari sudut yang kena mengena dengan dia, iaitu warnanya, kekuatan, kayu apa pakai. Baru boleh kata dia pakai kayu apa tu, pakai kayu getah tu, jangan beli, tak elok, baru kena. Tapi kalau kata jangan beli sebab dia tak boleh makan nasi, memang kena menumbuk orang cakap gitu. Benda bercakap itu. Begitulah dia kata, sebab perkara itu mustahil bagi meja. Dan bila perkara itu mustahil, dia kata boleh tak Allah masukkan telur ke dalam lubang jarum? Perkara itu mustahil. Bila mustahil, tak bolehlah nak kata Allah lemah sebab perkara itu dah mustahil. Boleh tak Allah buat isteri dia sendiri? Kata kuat sangat. Kalau kuasa sangat buat isteri ni. Kalau kuasa sangat buat anak. Allah kahwin. Allah kahwin tu perkara mustahil. Maka tak boleh kata Allah lemah kerana tak boleh buat isterinya. Tak boleh. Itu kena ta'alluq. Jadi
Itu perkara saya nak bezakan antara perkara mustahil akal dengan perkara mustahil akal sebenar dengan perkara mustahil akal Melayu. Sebab Melayu ada juga mustahil akal dia, tapi mustahil akal dia membawa maksud lain. Jangan ambil mustahil akal bahasa Melayu. Kalau kata kita duduk sini, malam ni kita pergi semayang kat Mekah, Melayu kata mustahil akal, tak masuk akal. Mustahil tu tak masuk akal lah, tak masuk akal. Bolehlah cakap bahasa Melayu, tapi dari segi sebenarnya masuk akal. Cuma adatnya biasanya tak boleh buat. Mu ada ilmu apa ni? Ilmu lipat bumi ke apa ni? Kalau ada ilmu lipat bumi, boleh je lipat bumi. Ada orang dulu lah ada cerita ilmu lipat bumi lah. Ni bumi, ni Mekah, ni Malaysia, tanah Melayu. Duduk sini lipat bumi ni. Lepas tu bumi terbuka balik, dia duduk kat sini dah. Tadi duduk sini. Dia panggil ilmu lipat bumi. Masuk akal tak? Masuk akal. Kalau para wali boleh buat, biasa kita dengar cerita itu. Biasa sangat dengar cerita. Dia naik kapal terbang di sini, yang hantar dia jumpalah orang ni, salam-salam apa semua, dia naik kapal terbang. Sampai-sampai dah ada dah orang tu kat sana. Cerita dulu-dulu Cuma kalau orang mengaku zaman sekarang tak percaya. Cuma nak bagi tahu masuk akal tak? Masuk akal. Tapi menyalahi adat tak? Biasa jadi gitu. Biasa tak boleh jadi gitu, tak jadi gitu. Tapi boleh jadi tak? Masuk akal. Jadi jangan kita tolak. Itulah yang dipanggil mukjizat, karamah, irhas. Kita panggil ma'unah. Accident. Datang orang tarik kereta. Tengok kereta ni total loss. Tak, orang ni mati. Tengok pada kereta ni mati orang dalam ni. Tengok dia lah. Luka sikit kat sini. Ambil plaster, tepek, selesai. Sakit urat pun tak ada. Tak masuk akal loh. Bukan tak masuk akal. Adatnya mati kalau macam ni. Tapi masuk akal kalau tak mati. Saya nak bezakan bahasa Melayu tadi tu. Melayu tak masuk akal Melayu, mustahil akal Melayu tak sama dengan mustahil akal yang sebenar. Cuma tak nak guna tak ada masalah. Tapi dalam masalah ni kita kena betulkan lah. Kalau tidak kita salah faham. Betul orang kata Nabi Isra' dan Mi'raj adalah perkara yang tidak masuk akal, tapi Allah bagi. Allah tetap jalankan Nabi kita setelah kematian isterinya, setelah kematian pakciknya. Maka Nabi agak dua kekuatan Nabi hilang. Pertama harta hilang. Apa ni? Dana, iaitu Siti Khadijah. Tu dana banyak nak sumbangkan untuk Islam. Yang kedua pangkat, kuasa. Jalan nak menyampaikan kena ada kuasa. Kuasa siapa? Abu Talib. Dengan ada Abu Talib, orang tak berani sentuh Nabi. Dengan ada Siti Khadijah, cakap je nak dana berapa, terus bagi untuk Islam. Tiba-tiba dua-dua ni meninggal. Maka Nabi Allah, macam manalah aku nak pergi ni. Maka Allah hiburkan Nabi dengan cara Isra' Mi'raj, tengok kebesaran Allah. Dan perkara yang terjadi adalah yang tak masuk akal. Dia kata, bukan tak masuk akal. Tapi tak masuk akal Melayu tak apalah. Tapi tak masuk akal. Pergi naik ke langit, turun balik, macam-macam jumpa. Bukan tak masuk akal. Menyalahi adat. Sebab tu mukjizat tu mencari adat. Nak faham yang tu. Yang ketiga, barang yang sah pada akal, akal boleh terima. Barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Nak kata ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Dua-dua. Istilah dipanggil harus. Seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka iaitu dinamakan akan dia harus. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Kalau Allah jadikan ada, Allah tak jadikan tak ada. Meja ni harus, boleh ada, boleh tak ada. Harus tu maksud akal kita boleh terima. Meja ada, boleh terima? Boleh. Meja tak ada, boleh terima juga. Kat sini tak ada meja, boleh terima. Jadi perkara yang boleh ada dan boleh tak ada, dia panggil harus. Kalau ada, maka Allah cipta ada. Kalau yang tak ada, tak ada. Anak harus, boleh ada, boleh tak ada. Allah cipta ada. Tak ada, tak ada. Jadi ada tiga lah akal kita ni. Bab harus ni pula, dia jadi mustahil kalau berhimpun keduanya. Jadi mustahil balik, mustahil akal. Jika berhimpun keduanya, cawan ni ukurnya harus, iaitu boleh ada, boleh tak ada. Tapi boleh ada dan boleh tak ada cawan ni, dia tak boleh satu masa. Dia mesti bergila-gila. Bila satu masa, maka dia mustahil balik.
Contohnya, cawan ni ada tak? Ada. Bila ada, yang tak ada tu tak masuk. Boleh tak? Cawan ni ada dan tiada. Mana boleh? Cawan ni ada dan tiada. Dia dua perkara tak boleh. Kalau dia tak ada, tak ada. Kalau ada, pun ada. Dia pilih salah satu. Sebab tu namanya harus. Kalau ada berdua, dia tu pendek dan panjang, tak boleh. Dia tu gemuk dan kurus, tak boleh. Kalau dia gemuk, dia tak kurus. Kalau dia kurus, dia tak gemuk. Tak boleh tu dengan maksud jadi mustahil akal balik. Jadi walaupun ianya harus, tapi dia salah satu aja. Sebelah. Berat sebelah. Itu namanya barang siapa sah pada akal adanya dan tiada. Barang siapa sah, barang yang sah pada akal adanya, akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Seperti mengada Allah, Allah menjadikan akan makhluk ini, maka iaitu dinamakan dia harus akal. 3 perkara. Berapa dah? Sikit lagi lah. Habis kat wujud kat situ. Jadi 3 perkara ni kalau kita tak faham, kita tak boleh kenal Tuhan. Tak boleh. Nak kenal Tuhan, yang dinamakan awwaluddin ma'rifatullah. Bukan main Awwaluddin ma'rifatullah konon. Awal agama kenal Allah. Tapi hukum akal, hukum adat, hukum syarak pun tak tahu. Hukum akal lah lebih-lebih lagi. Sebab nak kenal Tuhan dengan hukum akal, dia tak boleh dengan hukum adat. Okey, adat ni apa? Adat ni try and error dia panggil. Cuba jadi. Itu adat. Last sekali kita yakin mesti jadi, mesti adat. Contoh, makan nasi sepinggan kenyang. Sepinggan kenyang. Esok makan sepinggan kenyang. Maka kita kata makan nasi sepinggan kenyang. Mesti ataupun wajib. Wajib apa? Wajib adat, sebab dah cuba banyak kali. Kena air basah. 1000 kali. Maka yakin kita kalau kena air wajib basah. Wajib apa? Wajib adat, sebab dah try tadi, dah cuba tadi beribu kali. Gitu juga berlari penat, berlari penat 1 kilometer lah kata. Berlari 1 kilometer penat. Dah buat beribu kali dah tiap-tiap hari. Maka boleh kita kata berlari 1 kilometer mesti penat. Boleh. Tapi mesti apa? Wajib apa tu? Wajib adat. Adatnya begitu. Sebab dah cuba. Itu dia panggil wajib adat. Wajib akal yang tadilah. Mesti gitu. Mustahil kalau tak begitu. Wajib akal. Wajib syarak pula satu lagi. Wajib syarak ni buat dapat pahala, tak buat dosa. Yang kita panggil wajib syarak. Semayang wajib. Wajib apa? Wajib adat. Mana ada kena cuba-cuba semayang. Wajib akal. Tak masuk akal kalau tak semayang. Tak ada kena-mengena. Wajib syarak dengan maksud kalau tak buat jadi juga kalau tak buat, tapi berdosa. Kalau buat dapat pahala. Jadi ketiga-tiga ni kita kena faham sungguh untuk kenal Tuhan. Tanpa kita faham 3 ni, kalau duk kona tak boleh jawab lagi, kita tak boleh nak kenal Tuhan. Dalam masalah sifat 20 kita akan mengaji akan datang lepas raya je lah. Takkan boleh kenal Tuhan kalau 3 ni tak tahu. Kita akan kata mustahil, sedangkan ianya bukan mustahil akal, mustahil adat aja. Kita tersalah. Bendanya boleh je Allah nak buat, tapi kita kata Allah tak boleh buat. Sebab kita salah bertukar di antara akal dengan adat. Kerana apa kita boleh bertukar? Sebab kita duduk dalam adat. Maka lama-lama kita tenggelam di dalam adat itu. Kita kata mesti tak pukul 8 pagi cerah. Mesti tak? Ataupun bahasa wajib tak? Wajib pukul 8 cerah. Wajib apa? Wajib adat. Tapi ada orang dia tak kata wajib adat. Dia kata tak masuk akal kalau pukul 8 tak cerah. Tu silap tu. Dia kena betulkan dulu. Tak masuk akal pukul 8 mesti cerah. Tak masuk akal kalau tak cerah. Nanti kalau keluar Dajjal nanti gelap berapa lama? 6 bulan gelap malam. Tak masuk akal. Tu jadi. Kalau tak masuk akal tak boleh jadi. Habis tu adatnya biasa berapa belas jam je malam. Lepas tu siang cerah. Nanti kita tak percaya lah. Tanpa kita tahu 3 tadi susunan tadi, kita akan kata, asal gelap lah. Tak masuk akal ni gelap ni. Kita jadi kata tak masuk akal gelap. Padahal boleh je nak gelap. Malah Dajjal tu kata aku yang buat gelap. 6 bulan gelap. Lepas tu 6 bulan terang. Ada banyak riwayat. Ada riwayat kata terang dulu 6 bulan. Terang tu siang. Lepas tu gelap 6 bulan. Kena faham kat situ. Jadi bila sebut wajib tu, dia ada wajib akal dan wajib adat. Wajib adat ni, okey, payah sikit lah ni. Wajib adat adalah harus akal. Ini kena fikir sikit. Wajib adat adalah harus akal. Harus tu boleh akal. Akal boleh terima. Walaupun kan mustahil adat. Betul. Mustahil adat adalah harus akal. Betul.
Adat tu mustahil, tapi akal kata harus kalau nak jadi. Tapi adatnya mustahil, tak jadi gitu. Orang terbang, mustahil adat. Sebab adatnya orang tak boleh terbang, dia berjalan. Tapi harus akal kalau ada orang terbang. Gitu. Okey. Jadi kena faham 3 perkara tu, kalau tidak tak boleh kenal. Saya nak masuk sikit je lagi ni sebab lagi 5 minit. Sikit je lagi. Sebab nak berpindah muka surat. Kalau tidak muka surat tak pindah. Nak pindah muka surat. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Saya nak berhenti kat situ aja. Cuba kita nak tengok kaedah. Mari kita tengok betul-betul kaedah ni, siapa yang ada kitab, okay? Dan bahawasanya wajib, satu wajib dah. Wajib atas. Tengok, wajib atas. Dia sama tu, wajib atas. Okay? Tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat-sifat yang wajib bagi. Tengok tu. Kena garis tu, kena garis tu. Wajib atas dengan wajib bagi. Wajib atas dengan wajib atas. Kenapa wajib atas? Tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi pula. Wajib atas lah. Kenapa wajib bagi? Ada maksud tu? Wajib bagi. Wajib bagi Allah Ta'ala. Dan segala sifat yang mustahil atas. Mustahil atas pula. Atasnya, atas Allah. Dan segala sifat yang harus padanya. Sifat yang harus pada pula. Patutnya bagi ke atas ke? Kenapa ada perbezaan tu? Demikian lagi segala sifat yang takluk bagi zat sekalian Rasul. Itu tak apa yang tak. Kenapa? Gini. Kaedahnya adalah apabila kita kata wajib atas, sebab kan tadi kan wajib kan ada 3. Wajib akal, mesti tu wajib akal. Akal tak boleh terima. Dia kata akal tak boleh terima kalau bukan macam tu, dia panggil wajib akal. Wajib adat, adatnya begitu, mesti begitu sebab dah cuba banyak kali memang jadi gitu. Tapi boleh, harus je akal nak berubah. Okey, dia panggil wajib akal, wajib akal, wajib adat dengan wajib syarak. Ada 3 wajib. Tapi dalam kitab ni dia tak cakap wajib apa, wajib mana satu. Dan bahawasanya wajib atas. Wajib apa? Wajib akal ke, wajib adat ke, wajib syarak? Sebenarnya dah ada dah. Wajib atas. Bila sebut atas, wajib atas maknanya syarak. Bila sebut syarak maksud apa? Tak buat berdosa, wajib buat. Kalau tak buat berdosa. Bukan wajib akal tu, wajib atas. Sebab tu dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, okey, mengetahui segala sifat-sifat yang wajib bagi. Kenapa pula wajib bagi? Bila kata wajib bagi maknanya wajib akal. Wajib atas maknanya wajib syarak. Wajib bagi maknanya wajib akal. Itu je lah. Wajib. Jadi kalau kita kata wajib atas Allah, tak salah ayat tu. Wajib atas Allah, tak boleh. Kena kata wajib bagi Allah. Dengan maksud wajib akal. Mana boleh wajib atas Allah? Mana Allah kena paksa buat wajib atas? Sebab wajib atas maksudnya hukum yang mesti dibuat, hukum syarak. Takkan Allah kena hukum syarak? Allah yang masyru', Allah yang menjadikan hukum syarak. Tiba Allah kena ikut. Wajib atas Allah. Bukan wajib atas. Wajib atas, wajib bagi. Sebab bila sebut wajib bagi maknanya wajib akal, wajib atas maksudnya wajib syarak. Wajib syarak maksud buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib akal maksud tak masuk akal kalau bukan begitu. Wallahu alam. Cukup, banyak-banyak tak boleh. Kita melimpah pun dekat-dekat sejarah. Okey, kita berhenti kat situ. InsyaAllah kita sambung nanti. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Tak susah pun. Sabar je sikit lagi. Bukannya banyak pun, 10 muka surat kan? 10 muka surat berbanding dengan yang lain sampai 160. 10 yang nampak macam susah sikit, 150 pekah. Takkan tak boleh tahan 10 muka surat. 150 sekejap lagi senang je. Tasbih tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu